Fasa seterusnya, skim pembelajaran sepanjang hayat Singapura akan menyaksikan pihak perusahaan memainkan peranan lebih besar dan selaku peneraju dalam kemahiran yang dikenal pasti sebagai bakal meraih permintaan. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing berkata, ia agar negara boleh mempunyai sebuah ekosistem kemahiran dan pekerjaan lebih bersepadu. Encik Chan berucap demikian di sebuah majlis penyampaian anugerah Skills Future Singapore. 35 individu dan majikan menerima anugerah daripada Presiden Tharman Shanmugaratnam atas komitmen mereka terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Sekitar 500,000 pekerja menghadiri program latihan setiap tahun. Setakat tahun lalu, 23,000 syarikat menghantar pekerja mereka untuk menjalani latihan. Ini lonjakan 15% berbanding tahun 2022. Untuk menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan penguasaan kemahiran, Encik Chan berkata firma-firma harus memberi ganjaran kepada pekerja melebihi kelayakan akademik mereka. Beliau berkata majikan juga mesti mengiktiraf pekerja atas kemahiran dan kecekapan yang ditonjolkan mereka. Today we are much more able to know what are the skill sets that are really required for specific jobs. And we need the help of the employers to send this signal powerfully to the market. That the message to the employees or potential employees is not one that I will employ you based on your generic credentials, but I will employ you and value you and remunerate you based on your specific skill sets. Saudara, pasar dan pusat makanan Serangoon Garden terpilih sebagai pusat penjajah kegemaran Singapura. Ditentukan sepenuhnya oleh undi orang-orang awam, anugerah itu diumumkan di seminar dan anugerah penjajah Singapura. Para pelanggan berkata, mereka menikmati pelbagai jenis hidangan yang ditawarkan serta ruang terbuka dan tahap kebersihan pusat makanan tersebut. Sama ada ikan peliharaan, ikan untuk dimasak atau untuk mengisi perut, anda boleh mendapatkan semua itu di pasar dan pusat makanan Serangoon Garden. Pusat penjajah ini sangat popular, memikat para pelanggan dari merata Singapura. I'm not a resident around here, but the food around here is very diverse, so we get to try many different local food. Basically, they're quite reasonable, the prices here. So for retirees, it's a value for money. Other hawker centres, they feel a bit more enclosed because of the structure. But here, because I can see it's all open to the open area, so you feel a little more comfortable eating here lah. Selain hidangan makanan dan ruang terbuka, para pelanggan juga memuji tandas awam yang disediakan. Setiap 45 minit, kaki tangan pembersihan memastikan lantai kering dan tiada tisu terpakai ditinggalkan. Tahap kebersihan itu juga diamalkan di merata pusat tersebut. I give credit to the people who cleans the table here. They are very good, very diligent. The moment somebody finish, you can see them already cleaning up the table for the next. Pusat makanan yang sudah beroperasi selama 60 tahun ini juga menempatkan beberapa gerai warisan seperti gerai nasi itik ini yang sudah wujud selama lebih 30 tahun. Bagi para penjajah muda pula, persahabatan yang kukuh mendorong mereka untuk terus berniaga. There are a lot of how we call pioneer hawkers, so we have a lot to learn from them. Their stories, they have been here for 20, 30 years. I really respect their hard work because I'm only 4 years old and I'm feeling already quite shagged about this kind of hawker work. Encik Lim juga mendakwa semangat kemasyarakatan wujud di pusat makanan ini. Perbicaraan kes Ketua Parti Pekerja Pritam Singh akan disambung esok dengan Ketua Pembangkang itu mungkin diminta untuk membela dirinya. Kita tinjau perkembangan utama dalam perbicaraan kes tersebut sejauh ini. Ketua Pembangkang Pritam Singh berdepan dua tuduhan berbohong kepada Jawatan Kuasa Hak Istimewa Parlimen COP yang dibentuk untuk menyiasat kenyataan palsu mantan AP Parti Pekerja WP Raisah Han di Parlimen tentang dirinya menemani seorang mangsa rogol ke Balai Polis. Pihak pendakwa berujar Encik Pritam membimbing Cik Raisah untuk mengekalkan pembohongannya dan tiada langkah diambil sepanjang 2 bulan untuk menyediakan sebarang penjelasan. Ini berbeza berbanding persiapan rapi yang dilakukan selepas itu apabila Cik Raisah tampil membuat pengakuan di Parlimen.
Cik Raisa dilabel pihak pembela sebagai orang yang tidak henti-henti berbohong. Kebanyakan soal jawab balas tertumpu kepada usaha merosakkan kredibiliti Cik Raisa dengan pihak pembela cuba menyalahkannya atas kenyataan-kenyataannya yang tidak konsisten. Pihak pembela juga cuba untuk melemahkan keterangan daripada dua bekas kader WP, Loh Pei Ying dan Yudhishthira Nathan. Cik Loh yang merupakan bekas penolong Cik Raisa didedahkan sebagai berbohong, memadamkan mesej dan berbincang dengan Encik Nathan tentang beberapa banyak makluman yang harus dikongsi dengan COP. Sementara itu, Encik Nathan mengakui beliau mahu Cik Raisa untuk mengekalkan pembohongannya kerana beliau bimbang WP tiada pelan yang sesuai untuk Cik Raisa mengaku tentang pembohongannya itu. Seorang lagi saksi pendakwaan ialah mantan Ketua WP Lau Tia Kiang yang memberitahu mahkamah beliau tertanya-tanya mengapa para pemimpin parti mengambil masa yang lama untuk mendedahkan pembohongan Cik Raisa apabila beliau mendapat tahu pada Ogos 2023 bahawa mereka sudah mengetahui tentang pembohongan itu sejak 8 Ogos 2021. Sungguh pun demikian, Encik Lau memberikan sokongannya kepada Encik Pritam. I think Singaporeans today are mature. The voters are mature. We are now a mature democracy. The voters can make distinction between who is good politician and who is not a good politician. And I believe Pritam Singh is a good politician. He's capable, competent leader with a heart for Singapore and Singaporeans. Pihak pembela telah menyatakan ia akan berhujah tiada kes untuk dijawab bagi salah satu daripada dua tuduhan yang dihadapi Encik Pritam. Jika berjaya, ini bermakna kes tersebut akan diteruskan dengan hanya satu tuduhan dan Encik Pritam kemudian akan diminta untuk memberikan keterangan.